Mari kita lihat standard kandungan kita pada pagi ini. Standard kandungan kita pada pagi ini 3.3. Membina dan menulis perkataan frasa dan ayat dengan betul. Manakala standard pembelajaran kita 3.3.3. Membina dan menulis jawapan secara kreatif dan kritis dengan betul. Baiklah, kita lihat pula objektif pembelajaran kita pada pagi ini. Objektif pembelajaran kita pada pagi ini, pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat membina dan menulis jawapan secara kritis dan kreatif dengan betul. Manakala kriteria kejayaan yang perlu dicapai oleh murid pada pagi ini, murid perlulah berjaya menulis jawapan pemahaman secara kritis dan kreatif. Okey, baiklah anak-anak. Mari kita baca petikan ini bersama-sama. Okey, kisah penggiat seni telepon. Puan Rogayah ialah ibu saudara Izzuddin. Beliau merupakan penggiat seni telepon yang ternama. Kemahiran beliau dalam seni telepon amat dihargai dan diiktiraf oleh masyarakat tempatan dan antarabangsa. Pada suatu hari, beliau telah diundang ke festival kesenian di ibu kota. Semasa berada di sana, beliau terpandang akan seorang yang amat dikenali suatu ketika dahulu. Itu Cikgu Azimah, bekas guru pendidikan seniku, bisik hati Puan Rogayah. Secara tiba-tiba peristiwa yang berlaku kira-kira 20 tahun yang lalu menecah ingatannya. Ketika itu, dia masih di bangku sekolah. Apakah maksud telepon cikgu? Tanya Rogayah. Sebelum itu, Cikgu Azimah telah menunjukkan sehelai kain telepon yang cantik kepada murid-muridnya di dalam kelas. Telepon bermaksud bunga-bungaan dan corak-corak lain yang diperbuat daripada peradak emas, jawab Cikgu Azimah. Peradak itu apa, cikgu? Rogayah bertanya dengan lebih lanjut. Peradak ialah serbuk berwarna emas. Dalam proses menelepon, peradak akan dilekatkan di atas kain untuk menghasilkan motif tertentu. Selain peradak emas, peralatan yang digunakan dalam proses menelepon ialah gam Arab, pelbagai corak, sarang bunga kayu terukir, sudik buluh dan berus. Jelas Cikgu Azimah lagi. Adakah seni telepon ini akan kekal 20 tahun akan datang, cikgu? Rogayah menimbulkan persoalan. Selagi masyarakat kita menghargai warisan seni bangsa, cikgu yakin bahawa seni ini akan terus terpelihara. Mungkin satu hari nanti, kamu akan menjadi penggiat seni telepon yang ternama, Rogayah. Siapa tahu? Cikgu Azimah membuat ramalan. Kini, ramalan Cikgu Azimah itu menjadi kenyataan. Sebab apa menjadi kenyataan? Sebab Puan Rogayah telah menyertai festival kesenian. Jadi dia sudah membawa kesenian warisan 20 tahun dahulu ke masa sekarang. Okey, kita sudah baca petikan. Jadi objektif kita pada hari ini ialah menjawab soalan pemahaman berdasarkan petikan yang telah kita baca tadi. Jadi kita lihat soalan yang pertama. Siapakah Cikgu Azimah?
Siapakah Cikgu Azimah? Murid-murid boleh mengambil atau mencari jawapan berdasarkan petikan di dalam perenggan yang pertama atau kedua. Biasanya soalan yang pertama ini. Jadi siapakah Cikgu Azimah itu? Cikgu Azimah, kita lihat di sini ya, kita baca. Pada satu hari, beliau telah diundang ke festival kesenian di ibu kota. Semasa berada di sana, beliau terpandang akan seorang yang amat dikenali suatu ketika dahulu. Itu Cikgu Azimah, bekas guru pendidikan seniku, bisik hati Puan Rogaya. Jadi apa jawapan di sini? Ini dia jawapannya. Cikgu Azimah ialah bekas guru pendidikan seni Puan Rogaya. Soalan yang kedua yang dikemukakan di sini ialah apakah maksud terleput? Apakah maksud terleput? Apakah maksud terleput, cikgu? Tanya Rogaya kepada cikgunya. Sebelum itu, Cikgu Azimah telah menunjukkan sehelai kain terleput yang cantik kepada murid-muridnya di dalam kelas. Ini kainnya ya, ini kainnya. Okey. Terleput bermaksud bunga-bungaan dan corak-corak lain yang diperbuat daripada peradak emas. Jawab Cikgu Azimah. Peradak itu apa, cikgu? Rogaya bertanya dengan lebih lanjut. Peradak ialah serbuk berwarna emas dalam proses mana leput. Jadi apa maksud terleput di sini? Jawapan ada di sini ya. So, tengok jawapan yang cikgu bagi di sini. Terleput bermaksud bunga-bungaan dan corak-corak lain yang diperbuat daripada peradak emas. Okay. Kita lihat soalan yang ketiga. Bagaimanakah proses meneleput dilakukan? Pun ada dalam petikan yang telah kita baca tadi. Peradak ialah serbuk berwarna emas dalam proses meneleput. Jadi proses ni apa yang perlu ada, apa yang perlu dilakukan. Jadi kita baca. Dalam proses meneleput, peradak akan dilekatkan di atas kain untuk menghasilkan motif tertentu. Selain peradak emas, peralatan yang digunakan dalam proses meneleput ialah gam Arab, pelbagai corak sarang bunga kayu terukir, sodek buluh dan berus. Jelas Cikgu Azimah lagi. Jadi jawapan dia, ini jawapannya. Boleh dapat daripada petikan yang telah kita baca sama-sama tadi. Sama je. Okey, ini jawapan cikgu. Dan awak boleh cari dalam buku teks tersebut. Okey. Kita lihat soalan seterusnya. Soalan yang keempat. Mengapakah kita perlu menghargai warisan seni bangsa? Sebab apa kita perlu menghargai warisan bangsa ni? Kita terlalu banyak warisan. Jadi warisan ni kenapa kita perlu dikekalkan warisan ini? Supaya menghargai warisan bangsa ini. Sebab apa? Jadi kita lihat tengok jawapan dia ya. Selagi masyarakat kita menghargai warisan seni bangsa, cikgu yakin bahawa seni ini akan terus terpelihara. Mungkin suatu hari nanti kamu akan menjadi penggiat seni terleput yang ternama Rogaya. Siapa tahu? Cikgu Azimah membuat ramalan. Maksud di situ, Cikgu Azimah meramalkan satu hari nanti Rogaya akan menjadi peminat seni terleput yang terkenal. Jadi apa agaknya jawapan di sini? Mengapa perlu kita menghargai warisan seni bangsa? Apa agaknya jawapan kamu? Ini jawapan cikgu. Ya? Kita perlu menghargai warisan bangsa seni kerana warisan seni turun-temurun ini merupakan sesuatu yang unik dan melambangkan jati diri sesuatu bangsa. Maksudnya setiap bangsa tu ada seni kewarisan dia. Jadi kita perlu kekalkan supaya hargai warisan turun-temurun kita.
Okey, itu jawapan cikgu. Dan soalan yang terakhir, soalan yang kelima. Soalan yang kelima, ramalkan masa depan seni terlepuk di negara kita. Ini adalah soalan kebat ya, soalan berbentuk kebat. Agak-agak kamu, apa ramalan kamu tentang seni terlepuk ini? Adakah semakin dilupai atau semakin dikenali dan menjadi satu warisan yang terkenal di negara kita? Jadi, terpulang pada jawapan kamu. Itu jawapan berbentuk kebat. Okey? Okey, jadi pada saya di sini, pada pendapat saya, seni terlepuk ini akan berkembang maju dan menjadi perniagaan yang mendatangkan pulangan besar kepada penusahanya. Sebab apa? Mahu Gayah ni dah menjadi seorang peminat seni terlepuk dan telah menyertai festival kesenian terlepuk. Okey? Okey, itu adalah jawapan yang telah kita bincangkan dari soalan 1 sampai soalan 5. Cikgu rasa itu sahaja perkongsian cikgu untuk kali ini. Semoga ilmu yang dikongsikan dapat manfaat kepada murid-murid. Sebelum saya akhiri video saya, jaga kesihatan, jaga diri dan rajin-rajin belajar di rumah. Sekian daripada cikgu. Semoga murid-murid semua menjadi manusia yang berjaya. Dan jangan lupa buat latihan dalam buku pemahaman.